Kalau kita ikut cerita KL Gangster, kita dah sampai lah. Kalau kita ikut arahan Syamsul, kita dah sampai lah. Tapi sebab kita ni orang Melayu ni kan sebenarnya dia berbudi kan. Tapi jangan naik sampai atas kepala. Ya, saya marah. Saya marah kerana Islam itu telah diperkotak-katikkan, dipermainkan. Saudara Yusuf Hasbi kata sebelum ni memang dah menyindir pasal politik dan kita pun diam. Tak apalah. Tapi hari ini kita meletakkan agama kita, kesucian agama kita yang kata-kata melampau. Dan kita bukan ekstremis kat sini. Ini kata-kata Yusuf Azmi, Syamsul Yusof dan Syahrul Shiroh selepas membuat laporan polis berkenaan isu penghinaan agama dan bangsa Melayu di sebuah kelab komedi. Kita datang ke IPD Bidukfil ini untuk membuat satu laporan polis dan bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain yang terlibat. Ada daripada pelbagai NGO lah. Tuan-tuan pun kenal lah ini semua. Waalaikumsalam, ya Allah. Apa khabar? Selamat. Sama. Betul. Apa khabar tu? InsyaAllah. Kita punya hero memang ada Mak Kilau. Jadi kita hadir berhimpun hari ini lebih kepada menyatakan rasa ketidakpuas hati je lah. Kerana hari ini kita balik kepada rukun negara kita, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesempadan dan kesediaan. Dan kita tahu stand up comedian ini sudah lama ada, dan kita sebenarnya tidak menafikan mereka adalah penghibur kepada kita tetapi apa yang kita difahamkan, benda ini mereka buat secara tertutup selama ini berbelas tahun. Saya difahamkan oleh rakan-rakan saya daripada Raja Lawak, dah lama mereka buat benda ini, stand up comedian yang sebegitu. Dan itu adalah kelab-kelab yang di mana dia ada lebih daripada 20 lebih kelab yang sebegitu di Malaysia ni. Dan kelab itu menjadi pentas untuk mereka test diorang punya skrip ataupun mereka punya lawak, adakah audience dengar jadi bahan lawak sebelum mereka masuk ke pentas yang lebih besar di televisyen dan sebagainya lah. Cuma kita lihat hari ini Rizal ni adalah satu-satunya kelab, owner kelab yang membuka ruang yang dia membuka ruang kepada stand up comedian di situ, yang di mana kalau kita lihat saya bolehlah ada beberapa konten-konten yang kita boleh baca. Contohnya, maafkan saya, ini adalah masa untuk Kuarta Bumi Putra sekarang diminta semua untuk senyap, hidup Melayu. Dan banyak benda lagi lah. Tahu tak kenapa saya buat persembahan dalam bahasa Tamil? Sebab saya suka perdi orang Melayu. Sini okey je sebab mereka tidak faham apa yang saya maksudkan. Dan dia juga cakap saya boleh buat persembahan dalam bahasa Inggeris juga, tapi itu pun mereka tak boleh faham. Maksudnya bodohnya orang Melayu ni di negara ini sampaikan tak boleh memahami ataupun faham bahasa Inggeris. Apa yang hina sangat kita ni orang Melayu sehingga kan tak pandai bahasa Inggeris dilihat bodoh. Sebenarnya kalau mereka yang hidup di negara kita, dilahirkan di negara kita tetapi tidak boleh berbicara atau berbahasa Melayu, itulah saya anggap dikira jahil dan bodoh. Kerana negara kita, bahasa budaya kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Dalam stand up comedian yang saya difahamkan, mereka juga hentam orang politik, hentam orang kerajaan, hentam ni. Sebenarnya apakah benda yang budaya yang sedang dibawa oleh mereka ni pun saya tak tahu. Ini bukanlah tempat tema yang kau boleh suka-suka, kau nak hentam orang, kau nak buat lawak dan kau kata ini this is komedi. Komedi memang macam ni lah, dia kata kan. Macam tu saya tahu, saya difahamkan mereka ini adalah orang-orang yang memalukan ibu bapa sendiri pun tak ada masalah. Yang saya difahamkan oleh salah seorang daripada kawan kita daripada Raja Lawak, dia kata mereka ni dah lama hidup dekat dalam dunia komedi ni, dan tahap level komedi diorang ni memang tak boleh capai di akal lah Samsul. Dia punya tahap ni kadang-kadang orang yang duduk dalam Raja Lawak Mega tu yang hebat-hebat tu kata tak boleh capai di akal. Dia punya lawak ni sampai tahap boleh menghina bapak sendiri, menghina bangsa sendiri. Jadi benda ini yang sebenarnya saya rasa benda yang sangat serius perlu diambil tindakan. Mesti ada orang kata rules kan dalam buat lawak ni, rules dalam kita dalam nak memfilmkan satu-satu benda mesti ada batas dia. Kalau cerita yang sebenar tak ada masalah, tapi ni cerita yang direka-reka. Dia kata pergi ustazah, ustazah cakap kalau orang bukan Islam ni go to hell. Saya pun tak pernah, saya dulu sekolah kerajaan juga, tak pernah lagi saya dengar ustaz dengan ustazah kita cakap suruh pergi neraka kan. Yang ustazah kita kata orang bukan Islam pergi ke kelas pendidikan moral, orang yang Islam duduk di pendidikan ni. Itu yang dia cakap. Tapi dia buat macam seolah-olah benda tu happen dan jokes pula benda tu. Jadi tuan-tuan kena faham, benda yang walaupun dalam bentuk komedi sekalipun, itu adalah culture tau, yang ditunjukkan, dipamerkan. Sebab orang pandang sosok dia seperti dia orang Melayu, wajah ni macam muka orang Melayu kita tengok kan, tapi sebenarnya dia hidup tak macam orang Melayu. Jadi sebenarnya ini satu benda yang bagi saya menyakitkan kita lah. First kali saya nak terangkan, saya datang ke sini atas dasar bukan mana-mana kepentingan politik ataupun
ada beberapa kepentingan lah saya hadir kat sini atas dasar seorang Islam yang saya rasa ramai lagi yang mungkin tak datang pada hari ini tapi sependapat dengan saya dan juga semboyan Malaysia lah. Apa yang Abang Azmi katakan tu, saya boleh kata saya sangat setuju lah, sangat setuju. Dan benda ni pada saya terus terang, saya rasa saya dan juga pengarah lain ke kan, sebelum ini mahu join juga dengan apa, sebab kita lihat perjuangan semboyan Malaysia kan, Abang Ayah Cik Tun, ini satu yang sangat baik. Saya memang nak join tapi dia lah mungkin saya rasa mungkin belum sampai masanya, tapi saya rasa perkara ini dah serius sangat lah, dah serius sangat dan harus disuarakan lah, dan harus mungkin isu ni harus diteliti sebenarnya. Pada saya ini berbalik kepada pemimpin balik kan, harus memandang serius. Saya tidak menghentam mana-mana, maksudnya dengan 10 jari mohon kan, agama rasmi kita di Malaysia ni Islam. Jadi saya tak tahu kenapa ada orang yang agak kurang senang tentang agama ini kan. Macam contoh dalam filem Mat Kilau sekalipun, filem ini saya terus terang mengangkat semangat nasionalisme, semangat jati diri Melayu kan, tidak menghentam mana-mana kaum ataupun bangsa. Malahan filem Mat Kilau ni pun ditonton oleh kaum India, kaum Cina kan, yang menyukai filem ini. Jadi mungkin kerana mesej filem Mat Kilau tu terlalu kuat, ada pihak pula yang mungkin golongan-golongan seperti ini yang merasa kurang senang pula kan, padahal dalam agama kita sendiri pun tidak membenarkan kita menzalimi bangsa lain kan, malah lindungilah mereka kan. Jadi saya percaya apa yang kita lihat hari ini di video yang viral itu bukan kali pertama kan. Saya percaya dah banyak lagi. So benda ni harus berhenti di sini lah, berhenti di sini. Dan saya faham saya bukan pejuang macam saudara yang lain, tapi saya rasa kita siapa sajalah, tak kira lah pemimpin ataupun kita marahin orang biasa. Ya, saya marah kerana Islam itu telah diperkotak-katikkan, dipermainkan kan, itu isunya kan. Jadi perlu disuarakan secara vokal. Itu je lah yang saya nak katakan dari saya kan. Saya nak clear kat sini, saya ada tweet saya ada letak di Instagram saya. Dan saya pada awalnya bang, saya macam tak setuju untuk tutup kelab itu. Tapi sekarang minta maaf, tapi selepas saya tahu rupanya Rizal itu dia adalah owner kelab itu. So kalau itu adalah faktanya, saya juga yakin lah yang memang harus tutup. Kita kasi tutup lah bang. Kasi tutup. Ini kita bukan main-main lah. Ini bukan main-main lah. Kita tahu asalnya stand up comedy ni daripada barat. Di sana diterima secara terbuka nak bahas pasal isu agama, isu bangsa, dibenarkan. Tetapi kita ini di dalam satu negara yang harmoni, iaitu negara Malaysia, yang baru-baru ini itulah video wanita yang pada saya telah melepasi garisan keamanan yang kita ada hari ini hingga melampau, hingga menjadi satu isu penghinaan. Yang saya petikaikan adalah premis kelab tersebut. Sebagai penganjur, dia perlu ada hak untuk memberhentikan persembahan itu serta-merta. Tetapi kita lihat hari ini mereka seperti meraihkan tentang isu menyidik agama. Dan hari ini itulah bahawasanya Rizal dah keluarkan banyak video, dan sebelum ini pun dah banyak isu berkaitan dengan agama. Jadi kita tak nak industri stand up comedy ini lebih orang kata mendatangkan kemudaratan. Kita tak nak perpecahan kaum berlaku lagi. Ini yang kita cuba jaga. Dan saya menyokong penuh kita kena bagi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan, dan kita nak melahirkan juga stand up comedian ataupun komedian yang mempunyai otak yang cerdas, tidak berbahas tentang isu-isu yang sensitif, dan mampu menjadikan karya stand up comedian itu sebuah karya yang membina bangsa untuk negara kita Malaysia yang akan datang. Jadi saya ke sini hari ini bersama dengan sahabat-sahabat semua, mengesalah pihak berkuasa untuk sedalam-dalamnya menyiasat siapakah Rizal ini. Dan kita hari ini memang kita meletakkan agama kita kat depan, bukan berkenaan dengan isu politik ataupun apa. Dan kita sedia maklum, macam saudara Yusof Azmi kata, sebelum ni memang dah menyindir pasal politik dan kita pun diam. Tak apalah. Ada juga yang sahabat yang saya sedang berdebat hari ini pun dah buat lawak pasal politik, dan kita pun tak ada masalah. Tapi hari ini kita meletakkan agama kita, kesucian agama kita yang rata-rata melampau. Dan kita bukan ekstremis kat sini. Betul Yusof Azmi. Kita fikir secara relevan. Kita bukan ekstremis nak membantai. Tidak kan?
Kalau kita ikut cerita KL Gangster, kita dah sampai lah. KL Gangster. Kalau kita ikut arahan Syamsul, kita dah sampai lah. Aduh. Tapi sebab kita ni orang Melayu ni kan sebenarnya dia berbudi kan. Tapi jangan naik sampai atas kepala. Kenapa Abang Azmi, yang kita tahu media sosial ni kan, ada yang mengatakan perjuangan semboyan Yusof Azmi dan Abang ni semua katakan mereka yang konon-kononnya apa yang Yusof Azmi perjuangkan ini adalah satu yang ekstrim. Saya tak setuju. Saya tanya kenapa pula apa yang kita perjuangkan ni bukan kerana mana-mana parti politik kepentingan. Tidak, ini pasal agama, pasal bangsa. Pasal agama, kan? bangsa. Pasal agama nombor satu. Tak sepatutnya berlaku. Ni dah banyak kali berlaku. Janganlah tiap kali berlaku kami duduk dengan kamu semua, dengan wartawan. Takut nanti kami tidak duduk dengan wartawan lah. Mungkin wartawan ambil liputan lebih ekstrim kot. Maksudnya kita tidak minta lah. Kita tak tapi minta yang ada kuasa, guna kuasa sebaik mungkin. Itu saja. Kami tak ada kuasa, kami tak boleh tangkap, kami tak boleh hukum. Tapi mungkin perbuatan kami ni boleh menjadi perbuatan yang lebih kejam daripada dia. Kita harap kita harap jangan begitu lah kan. Sebenarnya kita ada batasan lah. Cuma kita memang mengharap supaya kelab ini ditutup kerana apa? Kerana itu supaya menjadi sebab dan asbab semua kelab-kelab yang lain akan tahu rules mereka dan tahu diorang punya gap untuk diorang nak buat. Maksud lepas ni diorang takkan begitu. Sebab saya tahu tempat itu adalah tempat, saya difahamkan adalah tempat stand up comedian untuk diorang test diorang punya skrip dan sebagainya. Itu semua kita faham. Tapi kena tutup. Bila tutup, itu akan menjadi tempat-tempat lain di seluruh Malaysia juga akan tahu rules diorang. Walaupun free mic, boleh naik atau boleh cakap apa dia suka, tapi bukanlah boleh sampai melibatkan bangsa, agama. Ni semua tak boleh lah. Sebab tu kita harap PBT, Majlis Bandaraya Kuala Lumpur, terima kasih kerana selepas kita berhubung, Alhamdulillah dia terus mengambil tindakan drastik dan telah tutup tempat tu. Tapi kami minta tutup terus. Dan pemilik premis tersebut, owner, landlord, kita minta supaya jangan sewakan kepada dia. Kerana saya rasa boleh sewalah kepada orang-orang lain, buka kedai makan lain ke apa. Sebab kalau dibiarkan boleh jadi bara, Pak. Boleh jadi bara. Bukan saya pendirian saya dan rakan-rakan bukan kita nak sekat rezeki orang. Kena faham tak mungkinlah. Mungkin ada orang menyatakan takkanlah sebabkan seorang pelakon komedi kita nak tutup kelab tu. Tak. Sebab dia dah banyak sangat video-video dia dan dah berbelas tahun dia buat perkara ni. Dan dia berhibur di depan orang yang hayal orang yang hayal kan. Kalau dia jadi orang-orang tu ketawa gelak dan membawa mesej kepada di luar environment yang tak baik dan sebagainya. Sebab itu saya nampak perlu ditutup dan menjadi iktibar kepada semua pemilik-pemilik kelab yang ada stand up comedian yang begini supaya tidak lagi perkara begini berlaku. Cuma kalau majlis ataupun tidak bertindak ataupun kedai itu dibuka semula, kemungkinan besar kita akan buat bukan perhimpunan kita buat kata mogok lah di depan kedai itu sehinggalah kedai itu tak dibuka. Kita terpaksa kerana apa ni demi agama kan. Bukannya nak pergi pecah kedai itu tak ada nak pecah dia kan. Saya rasa kalau lengan Cik Tor dengan Syamsul ni ketebuk dia tak tahulah macam mana kan. Tak kita dia orang punya lengan kan badan orang kan. Tapi kita pergi duduk mogok tu menyatakan tidak kepuas hati. Jadi kita tak naklah undang-undang lemah sangat dalam hal ni. Saya minta ni agama kan. Sebab nombor satu apa dalam berhukum negara? Kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Tuhan nombor satu. Jadi apa kalau tak erti hormat Tuhan, ingat undang-undang ada harga. Ingat ada tak ada. Jadi sebab itu saya nampak tolong kalau tak kita akan duduk sana, duduk berhimpun dan kita akan mogok. Kita akan pastikan kita panggil semua wartawan sehingga kelab tu tutup. Jadi itu akan berlaku, insya-Allah akan berlaku. Tapi keganasan, ekstrim, pukul-pukul orang tak adalah. Tapi kalau dia sentuh kita takkan nak senyum kan. Main tepuk tampar sikit lah. Contoh macam itulah. Tapi harapnya semua itu tak berlaku. Cuma kita minta itulah. Ini mesej kita kepada Jabatan Peguam Negara lah supaya mengambil. Sebab pihak polis kita tahulah dia boleh buat siasatan dia. Tapi yang lebih berkuasa adalah Timbalan Pendakwa Raya dan Jabatan Peguam Negara yang akan membuat benda ni kes. Jadi kita harap ada tindakan tegas. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.